Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Menghadap ke hadapan majelis, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun, hamba ke bawah Tuan Patik menjunjung kurnia perkenan untuk menunaikan hajat jawatan kuasa pandu Majelis Ilmu 2012 dengan pembentangan kertas perdana dalam majelis yang bersukut ini. Bagi kemudahan juga, hamba ke bawah Tuan Patik juga menjunjung untuk menyampaikan pembentangan ini dalam bahasa biasa kepada sidang hadirin. Para hadirin yang dihormati, tajuk yang dipilih ialah gaya hidup sehat dan gaya permakanan sehat menurut perspektif Islam. Formula kesehatan moden turut menekankan dua jenis gaya ini, gaya hidup sehat dan gaya permakanan sehat. Sebenarnya dalam agama Islam, perkara ini telah pun lebih awal disadari dan malah disuruh untuk kita melakukannya. Formula moden melihat gaya hidup sehat itu antaranya ialah riyadhah seperti jogging, badminton, tenis, golf dan seumpamanya. Sementara Islam juga adalah sama saja melihat riyadhah itu sebagai gaya hidup sehat apapun jenisnya, asalkan senonoh, wajar dan menutup aurat, termasuklah seperti berlari, memanah, menunggang kuda dan berenang. Dan yang paling hebat sekali ia dipelas pula dengan riyadhah ilahiyah, riyadhah ketuhanan yang dibawa sendiri oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit turun ke bumi untuk siapa saja yang mahu melakukannya. Barang siapa yang melakukannya pasti sehat, sehat fisikal dan malah juga sehat rohani. Inilah istimewanya riyadhah ketuhanan itu, mampu untuk menyehatkan jasmani dan sekaligus merawat rohani. Apakah dia riyadhah ketuhanan itu? Jawabnya ialah sembahyang. Mahu riyadhah apapun silakan. Tetapi ini riyadhah yang satu ini, riyadhah ketuhanan adalah alternatif yang paling utama, malah paling asasi. Firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salah. Kamu mesti buat sembahyang. Kamu mesti dirikan sembahyang. Ia adalah pergerakan riyadhah, bukan sebarang riyadhah, tetapi riyadhah mengikut adab dan standar piawaian yang telah ditetapkan sendiri oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya, tubuh badan manusia ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tisu aktif, tisu tulang, air dan lemak.
setiap satunya itu mempunyai fungsi tertentu di dalam tubuh badan. Maka sehubungan ini, kajian pakar mengenai manfaat riyadhah terhadap komposisi tubuh badan mendapati bahawa riyadhah itu sama ada berat ataupun ringan, tetapi dibuat secara kerap dan konsisten adalah mampu untuk membakar lemak dan karbohidrat. Dan kesan yang sama juga telah ditemukan menerusi pergerakan sembahyang yang diumpamakan seperti riyadhah ringan, telah dibuktikan sebagai berupaya untuk meningkatkan tahap ketahanan tubuh badan dan sekaligus menghindarkan risiko penyakit jantung, tekanan darah, dan kolesterol. Kehebatan riyadhah ketuhanan ini cuba perhatikan dalam pergerakan rukuknya sahaja. Kedudukan tulang belakang akan menjadi 90 darjah lurus melentang, menjadikan ia mampu untuk menghindarkan risiko penyakit tulang belakang dan penyakit artritis. Demikian juga rukuk menurut pakar boleh melambatkan proses penuaan dan menambah baik proses imbangan air di dalam badan serta melancarkan fungsi buah pinggang. Begitu juga sujud sesuai dengan tarikan gravity yang akan membawa lebih banyak darah mengalir ke otak. Melalui sujud, dinding dan urat-urat nadi otak di samping akan menerima lebih banyak darah, ia juga akan mendapat bekalan oksigen yang tinggi yang akan menjadikan otak itu lebih sehat dan lebih cerdas. Kerana itu, pastikan sujud kita adalah betul-betul sempurna. Lama sedikit pun lebih baik dituntut. Bukannya dahi baru saja mencecah terus diangkat sehingga darah tidak sempat mengalir ke otak. Para pakar kesehatan modern juga sekarang sudah mula menyingkap rahsia terapi puasa. Berpuasa itu dianggap satu lagi gaya hidup sehat ketuhanan, karena ia datang langsung daripada Allah, bukan dari siapa-siapa. Menurut pakar, secara analoginya, sedangkan mesin atau enjin pun perlu rehat untuk memanjangkan jangka hayatnya, betapa dengan organ-organ perut manusia. Setelah begitu lama ia legat bekerja, selama 11 bulan tidak berhenti, apakah tidak patut baginya untuk diberi cuti setakat sebulan cuma? Para penyelidik perubatan moden telah mula mengesan bahawa puasa itu berperanan untuk membuang toksik ataupun racun dari tubuh badan, dan secara tidak langsung ia juga dapat meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan itu bagi melawan penyakit. Menurut Dr. McFadden, seorang doktor dari Amerika, puasa adalah seperti tongkat ajaib katanya, yang mampu untuk menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut seperti dinukil. Beliau juga telah banyak berjaya merawat pesakit-pesakitnya melalui anjuran berpuasa sebagai alternatif kepada obat-obatan moden. Dalam ilmu biologi, ketika perut dan usus melakukan proses pencernaan, otak kita ini tidak akan berfungsi dengan sebaiknya. Karena tenaga dan pengaliran darah sedang tertumpu kepada kerja-kerja penghadaman makanan. Sebab itulah, apabila kita makan sehingga terlampau kenyang, maka otak kita akan menjadi lemah, kurang tenaga untuk berfikir, dan badan menjadi lesu, serta mata juga mengantuk. Berbeda dengan orang berpuasa,
tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada otak, menjadikan otak itu mampu untuk bekerja dengan lancarnya, sehingga mental dan fisikal orang berpuasa dapat berperanan dengan amat berkesan. Dr. Alan Codd, juga seorang pakar perubatan Amerika, melaporkan mengenai penyelidikan psikologi membuktikan bahawa puasa mempengaruhi darjah kecerdasan seseorang. Ujian telah dilakukan terhadap sekumpulan orang yang rajin berpuasa dan sekumpulan lagi yang tidak berpuasa. Keputusannya, ternyata orang yang rajin berpuasa adalah mampu untuk memperolehi skor markah yang jauh lebih tinggi dari orang yang tidak berpuasa. Puasa juga adalah diperaku sebagai mampu untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Pada tahun 1996, satu kongres antarabangsa bertemakan kesehatan dan Ramadan telah diadakan di Casablanca, Maroko. Para pakar perubatan dari seluruh dunia telah membentangkan lebih dari 50 kajian. Kesemua kajian itu telah mengesahkan bahawa puasa adalah mampu untuk mencegah dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Di antara rumusan kongres mendapati ada 4 keutamaan puasa itu. 1. Sebagai berupaya untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. 2. Berupaya untuk menurunkan tekanan darah. 3. Berupaya untuk menurunkan lipid darah. Dan 4. Berupaya untuk menurunkan kadar berat badan. Keempat-empat rumusan ini adalah selari dengan dapatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sendiri bahawa pelbagai punca penyakit masa kini dan malah yang paling lumrah berlaku ialah disebabkan oleh sindrom metabolik. Sindrom ini meliputi 4 perkara. 1. Glukos tinggi dalam darah. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Lipid darah tinggi. Dan 4. Lebih berat badan atau obesiti. Kongres Antarabangsa Casablanca telah melihat 4 permasalahan ini sebagai mampu untuk diatasi atau dicegah cuma dengan berpuasa sahaja. Sementara WHO pula baru setakat sedang mengenali sindrom berkenaan sebagai punca penyakit. Betul, mereka tidak akan berhenti setakat ini sahaja, malah akan membuat saranan-saranan atau nasihat-nasihat susulan untuk pencegahan berupa teori-teori biasa. Namun, semua itu pasti tidak akan sama dengan ketetapan Kongres Antarabangsa Casablanca yang bertolak dari 50 kajian ilmiahnya, telah pun dengan pasti lagi yakin mendapati bahawa puasa adalah terapi terunggul untuk menangani sindrom glukos tinggi dalam darah, sindrom tekanan darah, sindrom lipid darah, dan sindrom obesiti. Jadi tidak diragukan lagi, sembahyang dan puasa adalah 2 gaya hidup sehat ketuhanan yang seyugia jangan diabaikan jika kita ingin sehat. Bahkan sekaligus kedua-duanya itu juga adalah isyarat yang menyangkut perkara permakanan, bahawa makan itu perlu ada waktunya, perlu ada limitnya, dan perlu ada sukat-sukatnya. Di dalam sembahyang kita tidak dibenarkan makan minum. Begitu juga dalam puasa kita tidak dibolehkan makan minum. Tidakkah ini satu disiplin ketuhanan yang penuh bermakna lagi berhikmah
untuk mengajar kita bagaimana menjalani gaya hidup sehat dan sekaligus mengamalkan gaya permakanan sehat. Ingatlah, makan sehat bukanlah makan banyak. Apapun kalau berlebihan akan mengundang kepada mudarat. Makanan adalah runduknya di dalam perut pembunuh utama seperti sakit jantung, stroke, kanser, diabetes, buah pinggang adalah kebanyakannya itu berpunca daripada permakanan kita sendiri. Di Brunei Darussalam pada ketika ini mendapati pembunuh utama itu ialah nombor 1 kanser, nombor 2 jantung, dan nomor 3 diabetes. Kita perlu kaji ini, perlu cari puncanya yang tepat. Mengapa kanser nomor 1, jantung duduk nomor 2, dan diabetes duduk nomor 3. Nanti insya Allah jawapannya itu pasti akan turut menyangkut perkara gaya hidup, perkara makanan, dan perkara gaya permakanan. Ya, makanan itu runduknya di dalam perut. Dalam sebuah riwayat ada menyebut al-ma'idatu baitud da. Perut itu adalah rumah penyakit. Rumah ini perlu dikawal, perlu diberikan penjagaan khusus, bukannya untuk diisi sewenang-wenang tanpa perhitungan. Ibnu Sina, pelopor ilmu perubatan di sepanjang zaman, telah disergah oleh seseorang yang tidak beragama. Orang itu berkata, "Ya Ibn Sina, laqad qara'tul Qur'ana falam ajid fihi min at-tibbi syai'an." Wahai Ibnu Sina, saya telah pun membaca Al-Quran, tetapi saya tidak mendapati, tidak berjumpa di dalamnya sebarang apapun tentang perubatan. Ibnu Sina sekarang sedang dicabar dan Al-Quran pula sedang dihina di hadapannya. Apakah respons Ibnu Sina mengenainya? Berkata Ibnu Sina, "Ya hadha, inna kitabana jaba'at tibba kullahu fi nisfi ayah." Wahai lelaki, sesungguhnya kitab kami Al-Quran telah mengumpulkan seluruh ilmu perubatan itu cuma dalam setengah ayat sahaja. Ya salam. Si lelaki yang tidak beragama mengatakan dalam Al-Quran yang mengandungi 6.660 ayat itu tidak ada walau satu habuk pun mengenai perubatan. Tetapi Ibnu Sina kata ada. Malah seluruh ilmu perubatan itu telah terungkap cuma dalam setengah ayat sahaja. Si etis, orang yang tidak beragama, terkejut mendengarkan kenyataan Ibnu Sina ini. Fi nisfi ayah, tanyanya, hanya setengah ayat? Berkata Ibnu Sina, "Na'am, ya betul." Berkata si etis, "Iqra'ha." Mohon Tuan supaya membacakan ayat itu. Maka membacalah Ibnu Sina setengah dari ayat 31 surah Al-A'raf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Tafsirnya, dan makanlah serta minumlah kamu dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Ini setengah ayat itu. Ini setengah ayat itu menurut Ibnu Sina telah terkumpul seluruh mengenai perubatan. Apa ini sajakah? Bagaimanakah boleh jadi begitu? Mari
Mari sebagai penjelasan lebih lanjut, kita amati pula riwayat ini. Raja Mesir telah menghantar hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa madu lebah, seorang jariyah, seekor binatang tunggangan bagal, dan seorang tabib yakni doktor. Madu lebah, jariyah dan binatang tunggangan bagal, semuanya itu diterima oleh baginda dengan segala senang hati. Tetapi adapun tabib yakni doktor telah ditolak oleh baginda karena tidak memerlukannya. Apabila tabib yakni doktor balik semula ke Mesir, dia dipanggil oleh raja dan raja bertanya kepadanya, "Limadha raddaka Muhammad? Limadha? Mengapakah Muhammad menolakmu? Mengapa? Menjawab tabib, "Ya Sayyidi, laqad arsaltani ila rajulin jama'a tibba kullahu fi kalimatain indama qal nahnu qaumun la na'kulu illa idha ju'na wa idha akalna la nashba'." Wahai tuanku telah menghantar hamba kepada seorang lelaki yang telah menghimpunkan seluruh ilmu perubatan cuma dalam 2 ungkapan sahaja apabila dia berkata, "Kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali apabila kami lapar sahaja, dan bila kami makan pula tidaklah sampai kenyang." Ini gaya hidup dan gaya permakanan sehat yang tidak ada tolok bandingnya. Ibnu Sina menyebut ayat Al-Quran, sementara doktor Raja Mesir pula menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya itu adalah merujuk kepada formula gaya hidup. Boleh saja makan, boleh saja minum, tetapi jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebihan. Hayati dan ikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali apabila kami lapar sahaja, dan manakala kami makan pula kami tidak akan makan sampai kenyang. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada ketika itu memakai dan beramal dengan formula gaya hidup seperti inilah. Makanya baginda itu sampai tidak memerlukan doktor, hadiah daripada Raja Mesir kepada baginda. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida." Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad dengan roti dari gandum selama 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda itu wafat. Ibnu Abi Dunya pula meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Saya tidak pernah kenyang sejak saya memeluk Islam." Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga turut mengungkap, "Saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun karena kenyang itu memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, membuat banyak tidur, dan melemahkan untuk melakukan ibadat." Telah menjadi tabiat kita gemar mengikuti berkenaan orang-orang kenamaan, atau lebih tepat orang-orang hebat di dunia. Baru-baru ini, di sekitar bulan Mei membawa kepada Jun yang lalu,
berlakulah sambutan Jubli Intan Queen Elizabeth II. Akhbar-akhbar di England boleh dikatakan pada setiap hari menghidangkan berita atau artikel-artikel tentang Baginda Queen. Di antaranya satu tulisan menarik berkenaan dengan menu Queen Elizabeth disiarkan oleh The Times bertarikh 31 Mei 2012. Baginda Queen disebut sebagai santap 4 hidangan sehari seperti berikut. Sarapan pagi, Baginda Queen santap dengan bijirin, dengan buah-buahan kering dan setikuh teh Twining Darjeeling. Makan tengah hari, Baginda santap ikan dowa panggang di atas lapisan bayam yang dilayukan dan sayur-sayuran serta semangkuk salad dan buah-buahan, buah peach putih jika ada. Minum petang, Baginda santap dengan kek biskut coklat, sandwich timun dan minuman teh The Earl Grey. Makan malam, hidangan utama Baginda ialah burung dari Sandringham, daging muda dari Balmoral, atau ikan salmon dari River Dee. Apa yang menarik di sini ialah bahan dan kuantiti makanan ternyata amat-amat sederhana, sehat dan tidak berat atau berlebih-lebihan. Inilah permakanan seorang ratu yang masih hebat dalam penampilan dan masih bertenaga. Di dalam masa sambutan Jubli Intan Baginda, Baginda Queen masih saja mampu untuk berjalan-jalan dan berdiri di atas kapal sehingga berjam-jam lamanya, walaupun usia Baginda sudah 86 tahun menjangkau 90-an. Dalam nota global pula bertajuk Siri Heru Pertama Ungku Aziz, sebutir permata di menara, ada mengungkap antara lain, Ungku tidak suka makan sebarang makanan. Dia cuma makan pada waktu makan. Kalau bukan waktu makan, dia tidak akan makan. Selalunya untuk sarapan pagi, dia makan sereal jenis yang ada protein tinggi, susu dan buah-buahan. Beliau banyak makan buah-buahan di sepanjang hari. Waktu pagi hanya sekeping besar buah betik. Tengah hari lepas makan mesti ada nanas. Untuk menjaga berat badan, dia membuat teh tidak dicampur dengan gula, hanya susu sahaja. Menurutnya, gula tidak mengandungi khasiat, hanya menggemukkan badan sahaja. Yang menarik di sini, saudara, selain kuantiti dan jenis makanan, juga ialah disiplin tokoh ini. Beliau tidak makan sebarang makanan dan tidak akan makan kalau bukan pada waktu makan. Cara begini menampakkan makan yang amat terkawal, tidak melampau, dan lebih mengkagumkan lagi, mematuhi kaidah hanya akan makan apabila lapar sahaja, yakni pada waktu makan sahaja, dan bila makan pula tidak berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama tidak sampai kenyang. Inilah contoh gaya permakanan sehat yang telah ditekankan oleh agama kita, dan gaya ini nampaknya sedang turut dijalani oleh seorang tokoh berkaliber yang sampai kini masih lagi aktif, kelihatan ceria
belum bertungkat atau berkursi roda, walaupun umurnya sudah meliwati 90-an. Dalam satu siaran akhbar bertarikh 29 Ogos 2012 terpapar satu berita manusia tertua menyambut ulang tahunnya yang ke-116. Apabila ditanya oleh Guinness Book of Record tentang rahsianya mampu sehat dan hidup lama, orang tua perempuan yang bernama Bis Cooper menjelaskan, beliau itu tidak pernah menjamah makanan ringan. Menurut banyak kajian, makanan ringan memang dikategorikan sebagai makanan kurang khasiat dan malah memudaratkan, karena ia mengandungi karbohidrat jenis biasa, lemak tepu, dan garam berlebihan, serta juga dianggap sebagai rendah atau tidak ada langsung protein, vitamin, bahan sirat, dan zat-zat logam di dalamnya. Berbalik kita lagi kepada perempuan tua Bis Cooper tadi. Anaknya Sydney Cooper juga turut membenarkan ibunya itu sebagai tidak pernah menjamah makanan ringan, dan menambah, umur ibunya yang panjang juga mungkin saja disumbangkan oleh faktor gaya hidup sehat, gaya hidup aktif, dan personalitinya yang berani. Dia mengelak makanan berlemak dan banyak memakan sayur-sayuran. Walaupun sekali-sekala katanya, dia juga makan kentang goreng, daging dan telur serta ayam goreng, namun tidak sampai berlebih-lebihan. Mari renungkan. Kita bercakap ini bukan mengenai umur panjang, tetapi adalah mengenai hidup sehat. Ketiga-tiga contoh gaya permakanan warga Intan di atas, sekali lagi kepada Ibnu Sina dan kepada Dr. Raja Mesir yang telah merumus bahawa segala perubatan itu adalah terhimpun di dalam gaya permakanan sederhana, tidak melampau dan tidak berlebih-lebihan. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Maha benarlah Allah dan Rasulnya. Kalau dunia perubatan moden bermegah dan berbangga dengan teori-teori yang berjenama saintifik, maka malah telah pun lebih awal wujud bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi, rawahu Tirmidzi. Artinya, tidaklah anak Adam itu memenuhi makan sekedar cuma untuk menegakkan tulang punggungnya sahaja, yakni jangan makan berlebih-lebihan. Kalau dia terpaksa juga untuk mengisi perut, maka lakukanlah seperti ini: 1/3 sahaja untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, dan 1/3 pula untuk pernafasan. Nah, apa ini bukan saintifikkah? Di mana lagi kurangnya saintifik Nabi kita ini? Ini kita belum lagi pernah berjumpa, belum lagi pernah mendengar ada ungkapan yang sehebat dan seilmiah seperti ini. Nabi kita adalah dengan angka memandu kita bagaimana untuk mengisi perut, disukatnya tepat-tepat sehingga betul-betul seimbang. Ya, kamu boleh saja makan wahai Bani Adam, tetapi awas, jangan sampai melimpasi kadar 1/3 makanan, 1/3 lagi minuman, dan 1/3 pula hendaklah dikosafas. Al-Quranul Karim, saudara, meng-highlight madu lebah sebagai obat. Begitu juga hadis Nabi meng-highlight madu lebah
di samping buah kurma dan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma dan air Zam-Zam di Mekah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kita juga seperti Nabi berbuka dengan kurma dan air Zam-Zam, 3 biji buah kurma dan segelas air Zam-Zam. Alhamdulillah sudah terasa segar dan kuat. Kemudian selepas itu kita pun berdiri sembahyang maghrib dengan semangat dan tenaga yang tinggi. Tetapi selesai sahaja sembahyang, kita balik ke hotel, terus menerkam nasi mandi, menerkam nasi kuzi, menerkam nasi biryani dengan kuantiti 2 hingga 3 pinggan, dan pelas lagi jus 1 jak besar, dan pelbagai halawa yang manis-manis dan macam-macam lagi. Makan minum boleh saja, tetapi kalau dengan cara begini, saudara, di manakah kita dengan ayat perubatan yang disebut oleh Ibnu Sina, boleh makan dan minum tetapi jangan melampau-lampau, dan hadis perubatan yang disebut oleh tabib Raja Mesir bahwa kita ini adalah kaum yang tidak akan makan kecuali apabila lapar sahaja, dan apabila makan pula tidaklah sampai kenyang. Ya, di mana kita dengan ayat dan hadis perubatan ini? Dan di mana kita dengan formula saintifik Nabi yang membenarkan mengisi perut tetapi tidak sampai melimpasi kadar 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, dan 1/3 pula ditinggalkan kosong untuk bernafas. Ya, di mana kita? Di mana kita dengan semua ini? Ternyata tidak ada orang yang lebih cenderung untuk mahu mematuhinya. Yang ada itu ialah kita umat di zaman ini adalah rata-rata kuat makan, rata-rata banyak makan, sehingga dengan itu mudahlah lahir, mudahlah bertambahnya manusia-manusia obes di seluruh dunia. Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO dalam laporannya tahun 2001 menganggarkan terdapat sebanyak 1,6 bilion. 1,6 bilion, bukan milian. 1,6 bilion orang dewasa yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai berat badan yang berlebihan. Jumlah ini dijangka akan meningkat lagi pada tahun 2015 kepada angka 2,3 bilion, di mana negaraku Brunei Darussalam adalah juga tidak terkecuali dari turut mengalami peningkatan warga-warganya yang obes. Ampun beribu ampun. Sekian saja dengan ringkasnya pembentangan kertas hamba ke bawah Rutan Patik. Jika terdapat sebarang silap dan salah atau suruk langkah, maka hamba ke bawah Rutan Patik menjunjung ampun dan kemaafan jua. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.